So, kita tengok examples macam mana kita nak buat Laplace transform ni daripada soalan sampai ke jawapan lah. So, ini contoh-contoh soalan yang digunakan untuk Laplace transform lah, soalan-soalan yang basic. Contohnya, soalan pertama ni ialah find Laplace transform of xt sama dengan 1. Okay. Find Laplace transform of xt sama dengan 1. So, ini kita punya xt. Okay. ct. CT ni apa? Continuous time punya signal. So, soalan lah. Okay. So, let xt ni, xt kita tadi yang sama dengan 1, be defined for t sama dengan kosong. T lebih besar daripada kosong. So, apa maksud kat sini? So, maksud dia kat sini ialah t above 0 ni kalau kita tengok. Kita boleh lukis satu graf XY ni. Okay, kata ni T. So, 0 duduk mana? 0 duduk tengah. So, ini adalah XT. So, T signal ni, XT kita ni lebih daripada kosong. Dia bermula daripada kosong. Sama dengan kosong kan? Lebih besar dan sama dengan kosong. Sebab bermula daripada kosong dan seterusnya pergi ke belah sana lah. Okay, macam itulah contohnya. So, bermaksud signal ni one-sided. Dia belah kanan saja. One-sided. So, bila dia one-sided ataupun unilateral, apa maksud dia? Kita kena guna rumus general yang 0 kepada infinity. Kita tak guna yang negative infinity menuju infinity. Sebab signal dia cakap, dia dah suruh define xt ni, soalan kita tadi ni, for t above ataupun sama dengan 0 ke atas lah. Above 0 dan seterusnya. So, bila seterusnya tu maksudnya 0 ke infinity. So, rumus yang unilateral kita guna. Okay. So, dah guna rumus, dah dapat rumus yang betul. So, apa kita buat ialah kita transformkan dia lah. So, Laplace. So, ini Laplace. Nak lapaskan soalan. Ini soalan. Lapaskan soalan, maka dapatlah jawapan. Jawapan ialah XS. Okay. Sebelum dapat jawapan, kena guna rumus. Rumus kita ialah ada kamiran kosong kepada infinity. Kosong kepada infinity ni tadi sebab soalan dah bagi tahu kosong ke atas. So, kosong ke atas bermaksudnya belah kanan. One-sided saja. Sebab tu kosong kepada infinity. Kemudian soalan kita, XT tadi. Soalan kita tadi darab dengan EST. Barulah kita dapat jawapan yang XS ini. So, apa yang kita kena buat seterusnya ialah masukkan je lah nilai kita tadi. XT kita sama dengan 1. So, nampak saya masukkan XT tadi soalan. Masukkan 1. 1 darab dengan EST. EST ni memang dah dalam rumus general tadi. So, kosong dan infinity ni biarkan dulu. Settlekan XT. XT ialah 1. 1 darab EST. 1 darab E ialah 1. Kan? 1 darab E dapat E lah balik kan? So, dapat E balik. Inilah yang kita kena kamirkan. Kamirkan EST. Kamirkan EST ini ikut rumus maths. Sila semak balik buku maths macam mana kita nak kamirkan exponential punya soalan. So, kalau saya ringkaskan ialah kita kena 1 perkan dia kah? So, 1 per A. So, A kita ialah nak kamirkan EAT, ambil balik A ni, letak di bawah 1 perkan dia, maintain balik AT. Dalam kes ni, A kita ialah negative S. So, negative S ni bawa pergi bawah, 1 perkan dia, EST maintain balik. So, jangan tinggal limit. Kita masih ada limit dekat sini, kosong dan infinity. So, letak tanda macam tu. So, ini kosong, ini infinity. So, kosong dan infinity ni nak buat macam mana kita nak masukkan dia. So, kita akan masukkan dia ke dalam T ni nanti. Kosong masuk dalam T, apa jadi? Tolak dengan infinity, masuk dalam T, apa jadi? Contohnya macam bawah ni saya buat. Okay. So, nampak kosong masuk dalam T, kosong masuk dalam T, 1 per negative S, E. Terbalik tadi saya buat. Infinity dulu. Infinity yang tolak kosong. Okay, so masukkan infinity dulu. Infinity ke dalam T. Kemudian tolak
kosong yang dah masuk ke dalam T. So kalau kita tengok kat sini, E kuasa infinity sama dengan kosong. E kuasa kosong ialah 1. So ini E kuasa infinity. So ini E kuasa kosong sama dengan 1. So kat sini dah jadi 1, sini dah jadi kosong. 1 darab negatif 1 per S, maka tinggallah kosong tambah 1 per S. 1 per S dapat mana? Dapat pada sini. Kenapa tambah? Sebab ini negatif tambah E kuasa kosong ialah 1. 1 darab balik dapat 1 per S. So last kali jawapan dia ialah 1 per S. Ini je jawapan. So kita punya XT tadi, signal kita tadi dah bertukar menjadi XS. Ini jawapan dia. T menjadi S. So 1 per S. So Laplace kita tadi, soalan telah menjadi jawapan. Okay. Kalau kita tengok table Laplace, kita akan dapati memang dia dah tolong bagi tahu kat kita 1 kalau kita Laplacekan 1 memang dapat 1 per S. Boleh check dekat table Laplace. So kalau kita buat 1 dapat 1 per S ni, table Laplace kata 1 per 1 per S ni dapat, maksudnya betul lah. Okay. So kita try pula soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua ialah kali ni tadi XT sama dengan 1. Signal continuous time kita ialah sama dengan 1. Dalam kes ni dia bagi XT sama dengan EAT. So EAT ni ialah continuous time signal kita. Iaitu sama dengan soalan kita. Okay. Find Laplace transform and let XT be defined for T. Sama macam tadi. So dia nak bagi tahu bahawa limit kita tadi mesti sebelah saja, unilateral, one-sided. Sini T kan, kosong dan ke atas, kosong ke infinity. Infinity ni maksudnya semakin tinggi lah kan. So kosong infinity maksudnya sebelah saja. Sebelah saja. Bila sebelah saja maka one-sided. One-sided guna rumus yang macam ni lah. Rumus one-sided. So sama macam tadi, XT adalah soalan. Dapat soalan, dapatlah kita punya jawapan. Jawapan soalan dalam bentuk T, jawapan dalam bentuk S. Soalan dalam bentuk X kecil, jawapan dalam bentuk X besar. So, in order nak dapat jawapan, kena masukkan rumus soalan tadi darab dengan EST. EST, lepas darab ni apa semua, kita kena kamirkan. Kamir kena ada limit kosong dan infinity. Kosong dan infinity ni, kenapa kosong dan infinity? Ialah unilateral dan one-sided punya case tadi. So, saya teruskan. So, XT soalan ganti saja EAT. Soalan tadi EAT kan? Ni, EAT soalan. Ganti saja EAT dalam XT. So, akan jumpa E darab E. So, dalam rumus matematik, E darab E bersamaan dengan tambah. Okay? E darab E bermaksud kita tambah apa? Kita tambah dia punya atas sahaja. Sebab itulah dia macam ni. AT tambah EST. Tambah tolak dia akan jadi AT tolak ST. Bila dah jadi macam ni, keluarkan. Keluarkan negatif pergi depan. Keluarkan juga SE tolak A pergi depan. Keluarkan negatif pergi luar. T pergi luar. So, kita akan dapat macam ni lah. E S tolak AT. Yang ni tak ada apa lah. Yang ni just kita keluarkan lah. So, better keluarkan T ni duduk luar, negatif ni duduk luar supaya senang. Okay, dah settle ni, maka barulah kita kamir. Kalau kita kamir dulu memang problem. Kita settlekan dulu yang tengah-tengah yang tadi tu. So, bila kita kamirkan, sama kes macam tadi. Kamir ialah kamir EAT. Lepas kamir dia akan jadi ambil balik A ni. 1 perkan dia, maintain balik EAT. So, dalam kes ni, A kita ialah semua ni ialah A. So, A, ini A kita. A, maksud saya A yang kat sini lah. So, A ni 1 perkan balik. Sebab itulah jawapan dia 1 per negatif S tolak A. Sebab negatif ni termasuk sekali dengan A. So, maintain balik EAT. Kamiran jangan lupa. Buat macam tadi balik. Infinity darab dengan ni akan bertambah-tambah infinity lah. Infinity darab ni akan bertambah lagi infinity. Infinity ni jumlah dia dah banyak. Darab pula dengan S.
tolak A ada negatif ni kan. Lagilah bertambah banyak. So, E kuasa infinity berganda-ganda ni, E kuasa infinity dapat kosong. So, janganlah risau. So, kosong darab ni akan jadi kosong. Okay, yang ini kosong darab S tolak A akan dapat kosong. So, akan jadi E kuasa kosong. E kuasa kosong ialah 1. 1 darab ini balik, maka dapatlah macam seolah-olah macam tadi. Maka ini ialah kosong. 1 darab 1 per tolak S tolak A. Maka ini kenapa dia jadi tambah? Sebab tolak akan jadi tambah. So jawapan last sekali inilah XS. So kita punya XT tadi. Ini soalan kita tadi. Soalan, maka Laplace kan dapatlah jawapan. Daripada continuous time punya signal yang XT, maka dapatlah continuous time kita punya signal dalam bentuk XS. T menjadi S. Laplace ialah Laplace menukarkan T menjadi S. Alright? Okay. So, AT ni bermaksud, tadi saya tak letak nilai lah. AT kalau kita tengok dalam table Laplace, bermaksud kalau kita ada A ni adalah sejenis nombor, iaitu negatif 2. Bila kita Laplace kan dia, kita akan ganti saja negatif 2 ke dalam 1 per ni. Bila kita Laplacekan T menjadi S. Sebab dalam table Laplace dia ada tunjuk Laplace XT EAT akan jadi 1 per S tolak A. Apa yang kita buat tadi sebenarnya kita proofkan table tu lah. So kalau kita ada nombor E2T, kita tak perlu teruk-teruk nak buat Laplace macam tadi. Kita dah tahu dah. Last kali dia akan jadi 1 per S tolak A. So kalau yang ni A, ganti saja S tolak A tadi. So, A ni sebagai negatif 2. So, negatif 2 tolak tambah, maka akan jadi 1 per S tambah 2. Ini boleh check table. Memang ada. Dia kata EAT memang convert jadi 1 per S tolak A. Alright, next soalan ialah XT. Soalan kita ialah XT-T. Okay, XT-T. So, ini define sebagai macam tadi juga. Define lebih kepada kosong lah. So, ini soalan kita. Okay, sama macam tadi. Soalan akan menjadi XS. Soalan ialah XT. Soalan ini ialah jawapan. Cuma dalam kes kita kali ini ialah kita punya XT yang tadi ni, EST ni, ia ini ialah T. Okay, so bila dia T, dia ada dua jenis signal. Kita nak settlekan macam tadi, E darab E. Senang, kita just tambah yang atas dia, tambah yang atas dia kan. So dalam kes ni, dia adalah signal yang berlainan. Signal yang berlainan. Okay, so bila signal yang berlainan, kita terpaksa nak kamerkan dia ialah kita terpaksa guna UV prime. Okay, sebab ini rumus math lah, nak kali dua function yang berlainan, kita terpaksa guna UV. Macam tadi, function yang sama. E darab dengan E. So, senang. Kita just tambah atas ni, tambah. Ataupun tolak kan. So, dalam kes ni, dia T. Yang ni E. So, dua function yang berbeza ataupun dua signal yang berbeza, maka kita terpaksa guna UV prime. So, inilah rumus integration by part. Nama dia. So, kita kena define U ni apa, V ni apa, V du. So, ini rumus UV tolak kameran V du. So, apa yang kita kena buat ialah kita ada dua. Satu, kita define T sebagai U. Okay, ambil ni, dua signal yang berbeza ni. Kita define dia. Satu T ni sebagai U, signal yang pertama. EST ni sebagai V prime. U sebagai T sebagai U, EST sebagai V prime. So, kita tak tepi kat sini. So, U sama dengan T tadi. V prime ialah EST. U, T ni jadi U. EST ni sebagai V prime. Okay, U, V prime. Ambil dia, letak sebelah. U sama dengan T. V prime ialah EST. Bezakan U terhadap T. So, bezakan U ni. Maka kita akan dapat du over dt.
pembezaan maksudnya kalau sini 1 tolak 1 kosong kan, lepas tu 1 ni pergi depan kan. Okey, so akan jadi 1. So maka perbezaan U kita bezakan U ni kita akan dapat 1. So dt ni bawa pergi kanan balik, dia akan jadi du sama dengan dt lah. Okey. So v prime ni bermaksud pembezaan bila kita tukar prime ni menjadi pembezaan, dia sebenarnya adalah dv per dt. So dv per dt adalah est. So yang ini ni d per dt ni bawa pergi kanan, dia akan jadi kamiran. Okay. So d per dt pembezaan bawa pergi kanan, dia akan jadi kamiran. So kamiran est ni dia akan jadi 1 per tolak s lah, sebab ini adalah a kan. So a bawa pergi depan 1 per a, maka kita akan dapat v sama dengan 1 per negatif s, e negatif st. So sebenarnya bila kita buat macam ni, kita dah dapat maklumat untuk rumus integration by part. Contoh, cuba tengok kat sini, u kita dah ada, ini u. Okay. v kita dah ada, v kat mana? Bawah sekali. Okay, ini v dah ada. Du ada, du tak? Du dah ada. So ini du sama dengan dt. So semua maklumat ni dah ada, v dah ada, du dah ada, v dah ada. Masukkan sahaja nilai-nilai yang dah dapat tadi ke dalam integration by parts punya rumus. So bila saya dah masukkan tadi, maka dia jadi macam ni lah. Okay. U ialah t, v ialah 1 per negatif s est, kamiran, okay, kamiran v. Ni v du ialah dt. Alright. So ini max saja. So darab masuk t darab ni dia akan jadi 1 per dia akan jadi t per s. Yang ini jangan lupa limit ni masuk balik nanti. Selesaikan yang sebelah ini dulu macam saya buat ni. So selesaikan ini, maka kita akan dapat kosong lah. Ini saya simplify bagi cepat sikit. So macam tadi juga, masukkan infinity ke dalam t, tolak dengan masukkan kosong ke dalam t, maka akan dapat kosong. Kemudian dah settle yang ni, baru settle yang sebelah ni. Itu yang saya bawa pergi bawah ni. So bila dah settle bawah ni, baru kamirkan dia. Bila kamirkan dia, yang ni kosong dah hilang, maka dia akan jadi macam ni saja. So kamirkan dia, dia ialah ni kan, 1 per ni ialah a kan, macam tadi kan. So a ni bawa pergi bawah, dia akan jadi 1 per s bahagi negatif s. Okay. Negatif s ni ialah yang bawah ni. Sebab dia ialah 1 per s. Jadi 1 e s t. So bila kamirkan, dia akan jadi 1 per negatif s. Okey, dalam kes yang ni ialah 1 per s e negatif st. Bila kamirkan 1 per s ni duduk bawah, semua ni ialah atas. S negatif s ialah bawah. So negatif s. Okey, tu yang jadi 1 per s per dengan negatif s. Sama macam tadi, masukkan, tolak, maka akan jadi macam ni lah. So E kuasa infinity kosong, E kuasa kosong ialah 1. So last kali jawapan dia akan jadi 1 per S kuasa 2. Okay, dia akan jadi 1 per S kuasa 2. So XT kita tadi bila convert menjadi Laplace, dia akan 1 per S kuasa 2. So kalau cuba tengok dalam table Laplace tu, memang dia akan tunjuk kat kita kalau Laplace kan soalan yang berbentuk T ni, T1 ni bila Laplace kan, ini jawapan dia. Okay, boleh check dekat table Laplace. Alright. So itu saja untuk contoh-contoh example bagi Laplace transform yang basic punya lah. So kena hati-hati, terutamanya kalau kita tengok XT ni. Kalau XT ni mudah macam ni 1, so kita boleh just darab masuk sajalah. Macam yang kedua ni ialah EAT, jenis function yang sama. Bila function yang sama, kita boleh tambah macam ni untuk case exponential. Okay. Untuk case exponential, kalau exponential darab exponential, kita boleh tambah ke atas.
Tapi dalam example yang ketiga ni, signal xt adalah function lain. So bila function lain kita terpaksa guna u atau uv ni lah. Uv ni adalah integration by parts. So itu saja untuk example bagi Laplace transform.